Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Afif Mursyidi bernombor metrik S60346 di bawah mentor Dr. Hafizah. Di dalam kursus MPU 3312, Apresiasi Alam dan Warisan Laut, saya akan membentangkan laporan dalam video ini. Laporan tugasan ini terdiri daripada dua tugasan iaitu citra dan juga jejak warisan. Terdapat tiga elemen di dalam tugasan pertama iaitu elemen kebertanggungjawaban sosial, komunikasi dan kerohanian. Tugasan kedua merangkumi kajian mengenai tempat bersejarah di negeri saya sendiri iaitu Kelantan. Di dalam tugasan citra, di bawah elemen kebertanggungjawaban sosial, aktiviti pertama ialah daripada Seminar Kesukarelawanan Kebangsaan 2020 yang dianjurkan oleh Maskum UUM bersama Kementerian Pendidikan Tinggi. Mempunyai 4 penerjemputan iaitu Tuan Haji Zairul Shahfuddin Zainal Abidin daripada Yayasan Sukarelawan Siswa YSS, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud daripada Mercy Malaysia, Tuan Haji Ahmad Azam bin Abdul Rahman daripada Global Peace Malaysia dan Cik Puan Heliza Helmi, wakil daripada Aktivitis Kemanusiaan. Program ini menerangkan pengalaman dan juga aktiviti daripada mereka yang terlibat. Program ini menceritakan bagaimana seseorang itu terbuka hati untuk menjadi seorang sukarelawan. Program ini memperkenalkan badan-badan dan organisasi yang mengendalikan aktiviti kesukarelawanan. Program ini memperlihatkan apa yang mahu sukarelawan lakukan. Aktiviti kedua di bawah elemen kebertanggungjawaban sosial ialah Forum Bantuan Tanpa Sepadan yang dianjurkan oleh Kelab Pengurusan Kaunseling PKUMT. Panel jemputan ialah daripada Syakir Zufairi, Wakil Pegawai Pemasaran Berkat Timuran Development Sendian Berhad dan Siti Munirah daripada Pegawai Eksekutif di THHE Fabricator Sendian Berhad. Program ini memperkenalkan bantuan sukarelawan di peringkat global. Program ini menerangkan aktiviti yang dilakukan oleh mereka yang terlibat dalam badan-badan tertentu. Program ini memperkenalkan jenis bantuan yang disediakan kepada mereka yang memerlukan. Elemen kedua di dalam tugasan citra ialah elemen komunikasi. Di bawah aktiviti pertama iaitu Town Hall Maya 2020 memartabatkan suara mahasiswa yang dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UMT sesi 2019-2020. Program ini mendengar perbincangan bersama dua panel jemputan iaitu Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria, Timbalan Naib Kansler Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMT dan juga Profesor TS Dr. Muhammad Zamri bin Ibrahim, Timbalan Naib Kansler Akademik dan Antarabangsa UMT. Program ini mengenal pasti isu yang dihadapi mahasiswa. Program ini dapat membincangkan masalah yang dihadapi mahasiswa dan program ini membuat pihak berwajib peka dengan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Aktiviti kedua di dalam elemen komunikasi ialah antara harta atau hati yang dianjurkan oleh Kelab Pengurusan Kaunseling PKUMT di bawah panel jemputan Daing Azam Al-Kankari. Program ini membincangkan tentang kepentingan harta dan hati. Program ini memberi peluang kepada peserta untuk berfikir dari sudut yang lebih positif sekiranya pilihan perlu dibuat antara harta atau hati. Program ini membantu peserta kenal pasti akan kepentingan apa yang kita ada di samping kita sekarang. Elemen ketiga iaitu elemen kerohanian. Aktiviti pertama bual bicara ketagihan pornografi di bawah anjuran Kelab Mahasiswa Bimbingan dan Kaunseling UPM KMBK. Penceramah jemputan ialah Akhif Hairuz Al-Jingkawi yang merupakan motivator dan ML Studio Speaker. Program ini memperkenalkan isu ketagihan tersebut di negara kita. Program ini juga membincangkan makna, punca, sebab golongan yang terlibat dan kesannya kepada mereka. Program ini membincangkan isu ini dari sudut perspektif individu, masyarakat dan juga keluarga. Program ini memberi cadangan akan perkara yang perlu dilakukan bagi mencegah serta mengawal isu ini daripada terus merebak. Program ini juga memupuk kesedaran dalam jiwa agar sedar akan keburukan sekiranya terjebak dalam perkara tersebut.
Aktiviti kedua di dalam elemen kerohanian iaitu bicara kemanusiaan yang dianjurkan oleh pelajar Logistics of Humanitarian Mission TPT 510, Universiti Teknologi Mara. Panel jemputan ialah Irsyad Zaini alumni YSS Sabah 2017, Izzuan Faiz alumni YSS Laos 2019 dan juga Firdaus Nazri alumni YSS Sabah 2017 dan Sarawak 2018. Program ini memberi pendedahan akan nilai kemanusiaan kepada peserta. Program ini juga membicarakan segala situasi yang dihadapi dalam hidup seseorang insan. Program ini membincangkan masalah yang seorang manusia itu hadapi dan juga penyelesaian yang sebaiknya. Program ini juga memberi pengenalan akan fasa hidup mereka yang telah melangkah ke alam pekerjaan. Tugasan kedua jejak warisan tapak bersejarah yang dipilih ialah Masjid Kampung Laut Kelantan, iaitu merupakan tempat di mana saya berada. Masjid Kampung Laut merupakan sebuah masjid yang terletak di Kampung Nilampuri, sebuah pertempatan kira-kira 11 km 6.8 batu dari Kota Baru, Ibu Negeri Kelantan, Malaysia. Masjid ini dibina pada abad ke-18 Masihi dan merupakan masjid yang tertua di Malaysia serta di Asia Tenggara. Masjid Kampung Laut dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Menurut bicara lisan yang telah disampaikan dari generasi ke generasi, mengatakan pada tahun 1730-an, sekumpulan mubalir melalui pantai timur semenanjung Malaysia dalam perjalanan mereka ke Patani di Thailand Selatan ke Jawa di Indonesia. Malangnya, perahu mereka bocor dan mengalami kesulitan. Para mubalir dalam perahu itu bersumpah bahawa kalau mereka dibawa ke pantai dengan selamat, mereka akan membina sebuah masjid dengan serta-merta untuk memperingati peristiwa itu. Doa mereka dikabulkan dan para mubalir mendarat di kampung laut tempat. Masjid yang asalnya merupakan sebuah struktur asas dengan hanya 4 tiang yang menyangga bumbung 3 tingkat diperbuat daripada daun rumbia. Keluasannya hanya 400 kaki persegi pada keseluruhannya. Pada akhir abad ke-19, masjid ini menjadi satu pusat agama yang penting dan masjid itu diperbesar untuk merangkumi bilik sembahyang tambahan, peran, serambi dan juga menara. 20 batang tiang dibina untuk menyangga binaan tambahan ini. Binaan tambahan ini menggunakan teknik tebuk pasak yang amat unik. Ia dibina daripada kayu tetapi tidak menggunakan walau sepucuk paku sekalipun. Atap daun rumbianya digantikan dengan atap genting. Malangnya, asas masjid itu lemah, dibina di tebing sungai. Masjid itu sering dilanda oleh banjir kilat seperti banjir tahun 1926 yang dikenali sebagai Bah Air Merah yang melemahkan lagi asasnya. Selepas dilanda sekali lagi oleh banjir yang teruk pada tahun 1966 yang menghanyutkan sebahagian masjid itu, Persatuan Sejarah Malaysia mencadangkan pemindahan masjid itu ke tempat yang lebih selamat. Pada tahun 1968, masjid itu dipindahkan dan dibuka kembali di kawasan yang baru iaitu di Nilampuri pada hari ini dan dibina dengan bantuan para tukang kerastangan Melayu Kelantan. Pada tahun 1988, masjid ini diperbaik lagi dengan kemudahan-kemudahan moden seperti elektrik, air, paip, tandas dan kawasan duduk. Tiang-tiang dan dinding-dinding masjid juga dihias dengan ukiran kayu. Dengan tambahan-tambahan ini, kawasan binaan masjid 5,254 kaki persegi yang merupakan 74 kaki dan 71 kaki ialah 13 kali lebih besar daripada masjid asal. Sekadar lampiran, ini merupakan keadaan di mana masjid itu sekarang. Ini bukan mimbar. Sekian saja laporan saya di dalam kursus MPU 3312 Apresiasi Alam dan juga Laut. Terima kasih kerana menonton.